Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nak buat ulasan tentang perlawanan PJCT menentang JDT. Walaupun telah lama tapi saya ingin buat juga, yang mana perlawanan berakhir dengan keputusan seri 2-2. Gol untuk JDT dijaringkan oleh Bergson da Silva iaitu dengan sepakan penalti dan satu lagi oleh Akhyar Rashid. Manakala pasukan PJCT pula dijaringkan oleh Darren Low dan Cornelius Warren. Pada perlawanan ini boleh dikatakan JDT bermain below performance mereka apabila mereka gagal menghasilkan jaringan dengan percubaan yang boleh dikatakan sepatutnya boleh menjaringkan gol. Manakala untuk pasukan PJCT pula, mereka pandai untuk bermain dengan compact dan semi press serta low block dan dalam masa yang sama mereka pandai melakukan offside trap untuk memastikan bahagian hadapan pasukan JDT terperangkap. Jadi boleh dikatakan pasukan PJCT more to defend dan more to compact, dan mereka banyak melakukan counter attack yang mana membuahkan hasil untuk menjaringkan gol. Jadi tanpa membuang masa, layan intro dulu dan kita akan teruskan dengan ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan kegemaran saya lah, iaitu semestinya JDT. Apakah kekurangan dan apakah kelemahan JDT dalam game kali ini? Yang pertama adalah bahagian tengah, yang mana sekiranya kita boleh lihat JDT, mereka telah mengubah sedikit trio midfielder mereka, iaitu mereka menggandingkan Syafiq Rahim, Leandro Velasquez dan Nazmi Faiz pada perlawanan ini. Bukannya mereka ini tidak kreatif dan bukanlah mereka ini tidak boleh melakukan build up play dari bahagian tengah. Tetapi apa yang perlu kita faham dalam perlawanan ini, di bahagian tengah pasukan JDT, kita boleh lihat yang sebenarnya JDT bermain dalam bentuk double 8 ataupun dua pemain yang bertindak sebagai pemain number 8 dengan nama gameplay iaitu CMF atau Central Midfielder. Iaitu kita boleh lihat dalam perlawanan ini di bahagian tengah Syafiq Rahim dan juga Leandro Velasquez sentiasa bergandingan ataupun berada selari dengan Syafiq Rahim ketika JDT memegang bola di bahagian tengah. Jadi apabila mereka bermain dalam posisi double 8 ni, maka boleh dikatakan peranan daripada Leandro Velasquez yang selalunya bertindak lebih ofensif ataupun sebagai pemain number 10 yang bertindak sebagai playmaker, pasukan JDT seakan-akan tenggelam apabila beliau ditugaskan berada selari dengan Syafiq Rahim. Dan beliau juga ditugaskan sebagai holding midfielder yang biasa tugas itu digalas oleh Afiq Fazail. Dan untuk perlawanan ini juga sebenarnya JDT meletakkan Nazmi Faiz sebagai player number 10 untuk menggantikan tugas Leandro, sebab JDT tugaskan Leandro menjadi backup kepada Syafiq Rahim dan untuk menstabilkan bahagian tengah daripada menyerang dan juga bertahan sekiranya di counter ataupun ditekan oleh pasukan lawan. Namun dengan keadaan begitu, Nazmi tidak diletakkan dalam klasik number 10. Tetapi beliau lebih ditugaskan sebagai backup bahagian wide, iaitu bantu sebelah Forestieri atau sebelah kanan iaitu Arif Aiman. Kita boleh lihat sekiranya JDT melakukan build up play ataupun cuba melebarkan game ke bahagian kanan, maka Nazmi Faiz akan bertindak sebagai wide attacking midfielder di bahagian kanan untuk memberi bantuan kepada Matt Davis ataupun Arif Aiman. Beliau sentiasa membuat triangle shape antara Matt Davis dan juga Arif Aiman. Dan sekiranya JDT melakukan serangan di bahagian kiri pula, maka Nazmi akan bertindak lebih ke bahagian kiri untuk membantu Forestieri dan juga Corbin Ong untuk membina triangle shape di bahagian kiri. So apabila Nazmi lebih memfokuskan kepada bahagian wide area, maka bahagian tengah untuk JDT ataupun untuk menjadi playmaker di bahagian tengah agak berkurangan sebab beliau lebih involved ke bahagian wide area. Jadi disebabkan itulah bahagian tengah JDT kurang menjadi dalam perlawanan itu. Mungkin ini adalah eksperimen ataupun corak permainan yang baru diterapkan oleh jurulatih pasukan JDT. Mungkin akan memakan masa untuk diadaptasi oleh pemain-pemain JDT. Yang kedua,
kita boleh lihat bahagian depan JDT. Apabila mereka tidak memiliki proper number 10 ataupun Nazmi tidak bertindak sebagai AMF iaitu attacking midfielder di bahagian tengah dan lebih fokus ke bahagian sayap, maka untuk game ini juga terjadi perubahan di bahagian attacking JDT, iaitu gandingan Forestieri dan juga Bergson, yang mana kedua player ini kurang mendapat bola. Tetapi ada satu perkara yang menjadi tanda tanya adalah apabila Bergson dan Forestieri bertukar kedudukan ataupun peranan masing-masing. Yang mana kita boleh lihat peranan daripada Bergson ataupun Forestieri bertukar pada perlawanan ini. Kita boleh lihat Bergson banyak turun sehingga ke kawasan middle third untuk mendapatkan bola ataupun membantu Leandro Velasquez dan juga Safi Rahim dalam menggerakkan bola. Tapi sayang, Bergson sering kali kehilangan bola. Dia hanya mampu membuat beberapa touches dan terus kehilangan bola kembali. Mujur juga Nazmi, Arif dan juga Leandro melakukan high pressing, maka pemain PJ City juga hanya mampu membuat beberapa sentuhan sahaja. Kemudian JDT mampu merampas kembali penguasaan bola tersebut. So, boleh dikatakan Bergson menggalas tugasan yang baru, yang biasa tugas itu dilakukan oleh Forestieri. Maka secara logiknya Bergson gagal melaksanakan tugas tersebut. Seterusnya Forestieri pula, beliau menggalas tugas Bergson dalam perlawanan itu, tetapi beliau juga gagal melaksanakan tugas yang diberikan, di mana kita boleh lihat beliau ada kalanya off position dan jarang mendapat umpanan dari Bergson. Tetapi apabila beliau mendapat peluang atau umpanan, beliau agak tamak ataupun lebih suka bertindak solo. Walaupun kadang-kala ada peluang untuk melakukan penyudah, tetapi beliau lebih gemar keep the ball dan membuat gelecekan, kemudian membuat percubaan yang meliar. Movement beliau juga agak terbatas disebabkan beliau bukanlah seorang pure striker, tetapi beliau lebih kepada left wing forward, atau lebih tepatnya beliau adalah second striker. Baiklah, itulah yang tadi kelemahan JDT yang kedua. Kini kita rungkaikan kelemahan JDT yang ketiga pula. Sebenarnya JDT bermain dengan high pressing. Mereka memberi tekanan yang tinggi kepada pemain PJ City. Tetapi harus diingat, setiap kali JDT berada dalam keadaan yang tertekan untuk menjaringkan gol, dan apabila berjumpa dengan pasukan yang bermain dengan low block, mereka akan bermain dengan all out attack. Itu bermaksud mereka akan bermain dengan defensive line yang agak tinggi. Memang tinggi dah ceritanya kan, sampai ke middle third area. Jadi apabila mereka bermain dengan defensif yang agak tinggi, mereka mudah dihukum dengan gerakan-gerakan counter attack seperti jaringan kedua PJ City yang dijaringkan oleh Corgiles Warren. Mereka melakukan tekanan yang tinggi kepada pemain serangan tengah PJ City, maka Shane Lowry terpaksa meninggalkan posisi beliau untuk melakukan press kepada pasukan PJ City. Tetapi dengan kebijaksanaan dari pemain PJ City sendiri, mereka juga melakukan press juga di kawasan tengah tersebut untuk mendapatkan kembali bola dan melakukan counter attack. Jadi apabila defend dah tinggi, maka Corgi dan dua pemain PJ City berada di kawasan JDT, maka boleh dikatakan advantage untuk PJ City melakukan counter attack. So benda itu memang kita boleh lihat lah, benda ni memang bermasalah pada pasukan JDT sejak dulu lagi. Cumanya hanya ada setengah pasukan sahaja yang mampu memanfaatkan kelemahan JDT ini. Salah satunya iaitu PJ City lah pada game malam tu. Dan secara konklusinya boleh dikatakan pada perlawanan itu untuk JDT punya kelemahan, mereka juga tiada proper holding midfielder ataupun seorang pure DMF untuk menjalankan tugas yang sangat baik di bahagian tengah. So apabila tiada proper defensive midfielder, maka menjadi kelompongan lah di bahagian tengah untuk cover up ketika mereka diserang. Sebab itu kita boleh lihat pasukan JDT agak bergelut apabila diserang.
Game sebelum ini mereka ada Naksu Insa ataupun setidaknya Hong Wan untuk melakukan pressing awal apabila pasukan lawan ingin mencipta peluang menyerang. Afiq Fazal juga tiada dalam game ini. Beliau juga mampu untuk melakukan kerja-kerja seperti Naksu Insa ataupun buat kerja kotor lah boleh dikatakan. Jadi apabila salah seorang dari mereka tiada, iaitu Naksu Insa, Afiq Fazal dan juga Hong Wan, maka Shen Lori terpaksa melakukan kerja-kerja mereka. Apabila Shen melakukan kerja mereka, jadi posisinya juga terancam untuk di counter. So bagi saya, defensive midfielder terbaik dalam Malaysia ini adalah Naksu Insa. InsyaAllah nanti saya akan buat video untuk beliau, dan kedua terbaik adalah Afiq Fazal. Dia mampu bertahan, ada speed dan juga mampu build up attacking. Tapi sayangnya beliau agak jarang mendapat call up dari pasukan kebangsaan. Agak kecewa di situ kan. Dan yang sama level dengan Afiq Fazal ni bagi saya iaitu Akram Mahinan. Tapi itu cerita lain lah. So kita come back to the topic. Sebab-sebab JDT mudah di counter ini adalah tiadanya position number 6 iaitu defensive midfielder. Tetapi dalam perlawanan tu JDT menggunakan position double 8. Secara asasnya offensive formation adalah 3-5-2, tetapi apabila mereka bertahan, mereka akan menggunakan back 4. Tidak seperti sesetengah pasukan yang akan menggunakan back 5, iaitu RMF dan juga LMF akan turun untuk membantu pertahanan. Tetapi untuk JDT, mereka tidak menggunakan seperti itu. Mereka kembali pada asas mereka iaitu formation 4-3-3 ataupun 4-1-2-3. So, itu kelemahan JDT lah. Untuk perkara yang positif pula yang boleh dikatakan, yang pertama, Arif Aiman. Beliau mampu beat pertahanan PJCT 2 hingga 3 orang. Memang sangat cemerlang lah. Cumanya macam yang telah saya katakan, bahagian tengah agak kurang menjadi, membuatkan hantaran-hantaran beliau menjadi sia-sia saja. Yang kedua pula boleh dipuji adalah tentang Akhia Rashid, yang mana kemasukan beliau memberi impak yang positif. Dari segi work rate, kita dapat lihat Akhia sangat rajin terlibat dengan serangan JDT, dan dari segi melakukan track back, beliau boleh dikatakan di mana ada bola, di situ juga ada beliau. Dan yang akhir sekali, Akhia berjaya menjadikan gol, dan kita dapat lihatlah Akhia agak beremosi kerana tidak diturunkan agak lama, dan kemudian beliau berjaya membuktikan kemampuan beliau, dan kehadiran beliau mampu memberi impak yang boleh katakan yang baik dalam sesebuah game. Itu yang kedua positif dalam JDT. Yang ketiga pula ialah tentang Matt Davis yang kanan dan yang kiri pula Corbin Ong. Sebenarnya mereka sangat efektif dalam build up play dan juga overlap. Bahkan boleh dikatakan Matt Davis kadang-kadang bertindak sebagai inverted fullback untuk membuat underlap di bahagian tengah dan overlap di bahagian sayap. Seperti yang terjadi, bola terkena tangan pemain lawan, itu adalah crossing dari beliau. Defensif PJCT memberi kesukaran kepada Matt Davis dan Corbin Ong untuk melakukan lebih dari itu kerana mereka bermain low block dan compact di defensive line. Selain itu juga bahagian tengah JDT kurang menjadi serta bahagian hadapan juga tak menjadi. Maka penglibatan mereka agak kurang action lah. Itu untuk JDT dah. Sekarang kita masuk ke ulasan pasukan PJCT pula. Untuk pasukan PJCT, apa yang saya boleh puji adalah yang pertama, iaitu tentang defensive sheet mereka. Mereka melakukan corak pertahanan yang cukup menarik. Sama ada kita boleh lihat mereka main dengan semi block ataupun low block sekiranya pasukan JDT melancarkan serangan dan cuba bermain dengan corak long ball. Maka pemain-pemain PJCT akan naik lebih tinggi untuk melakukan perangkap offside sebelum player JDT melakukan passing tinggi untuk merangkap bahagian pertahanan PJCT ya. Ada juga beberapa kali berjaya dan ada juga beberapa kali gagal. Tapi jika tak berjaya tu, maka kita boleh lihat
yang pemain JDT itu dapat peluang untuk menjaringkan gol. Mereka akan bermain dengan kompak dan mereka akan menutup segala ruang dari pemain-pemain JDT dapat bola di kawasan di box. Itu agak positif untuk pasukan PJCT punya defensiveship. Dan dalam masa yang sama juga mereka bermain dengan semi block, dan yang paling penting PJCT pandai dalam game ni apabila mereka berjaya kawal tempo permainan dan melakukan semi press, dan juga mereka melakukan high pressing, yang mana kita boleh lihat dalam situasi-situasi tertentu seperti pemain PJCT akan melakukan tekanan ataupun mereka memberikan tekanan yang tidak terlalu tinggi untuk beri tentangan agar pemain JDT tidak mampu stay on position. Dalam masa yang sama, mereka juga boleh memberikan tekanan yang tinggi sekiranya pemain JDT memegang bola di kawasan pemain JDT itu sendiri. Jadi benda tu sangat bagus untuk defensiveship dan corak permainan daripada PJCT. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, jika kita boleh lihat pada gol yang pertama PJCT ni adalah build up play yang bermula dari penjaga gol mereka, yang mana mereka hanya memerlukan 8 sentuhan saja kot. Jadi apa yang mereka buat untuk mendapatkan gol adalah dengan 8 sentuhan saja, yang mana mereka tahu sekiranya mereka pegang bola dengan sangat lama, maka JDT mampu merampas dari penguasaan mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka adalah merilis bola dengan cepat agar pemain JDT tidak sempat untuk membuat high pressing. Jadi mereka hanya buat one touch ball pada setiap pemain. Hanya Mahali saja yang melakukan 2 sentuhan, disebabkan beliau dalam keadaan free ataupun tanpa tekanan. Kemudian Mahali terus membuat lorongan kepada Darren Lock, dan Darren Lock hanya perlu membuat sedikit sentuhan untuk memastikan bola menerjah jaring. So benda tu memang positif buat pasukan PJCT. Mereka tahu mereka memang tak boleh untuk memegang bola dengan terlalu lama, kerana mereka tahu kemampuan pemain JDT untuk merampas penguasaan bola mereka. So strategi itu membuahkan hasil dengan jaringan. Untuk jaringan kedua pula, ia berlaku ketika counter attack, dan waktu itulah mereka bermain dengan counter press. Maksudnya ketika JDT melakukan high pressing, mereka juga melakukan counter press, kemudian mendapat bola dan terus merilis melakukan counter attack. Maka terhasillah gol kedua buat mereka. So sampai di sini saja video untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel ini. Terima kasih.